Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Menengah Rendah. Saya masih lagi bersama dengan ustazah kita yang ceria, iaitu Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin dan juga juru bahasa isyarat kita Cikgu Nabilah binti Ilyas. Okey ustazah. Okey, Hakim, Ustazah nak tanyalah. Hakim tahu tak, dekat Selangor ni kita ada dua tau nama Masjid Saidina Ali. Satu dekat Rawang, satu dekat Gombak. Dua tempat ni? Ya. Hakim tahu? Mungkin sebab mereka ni terpesona dengan sifat Saidina Ali. Betul ke ustazah? Ya, Ustazah rasa, pendapat Ustazah sama dengan pendapat Hakim. Mereka menamakan masjid mereka Saidina Ali sebab mereka terpesona dengan sifat Saidina Ali. Jadi kalau kita, Ustazah sendiri masa baca tajuk ni kan memang terpesona. Dan betul. Ustazah nak sangat ajar anak-anak, murid semua tentang Saidina Ali bin Abi Talib. Jom kita mulakan ustazah. Okey, mari. Okey, jadi khalifah yang keempat dalam perjuangan Khulafa' Ar-Rasyidin ialah Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Riwayat hidup beliau, nama penuh Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Tempat beliau dilahirkan di Mekah dan tahun beliau lahir ialah 599 Masihi. Beliau berketurunan Bani Hashim, iaitu Quraisy, sama keturunan dengan Rasulullah SAW. Nama ibu beliau Fatimah binti As'ad. Gelaran beliau Abu Turab, bermaksud bapa si tanah. Kerana beliau ni banyak sujud, Hakim. Ya, anak murid semua banyak sujud, panjang sujud beliau, sebab itu Rasulullah menggelar beliau sebagai Abu Turab, dan Saidina Ali ini sangat suka dengan gelaran Abu Turab yang diberikan kepadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Okey. Beliau meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah semasa berumur 80 tahun kerana ditikam oleh Abdul Rahman Muljam, ya. Sifat peribadi khalifah keempat iaitu Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang pertama, sangat pintar dan mahir. Ya, ni kalau kat sekarang ni dia pangkat PhD lah ni. Betul. PhD kepada PhD, ya. Dalam bidang faraid. Faraid ni bidang apa murid-murid semua? Bidang harta warisan. Ya, faraid ni ilmu tentang harta warisan. Bidang Al-Quran. Ya, Al-Quran tu penulisan, bacaan, tafsir dan sebagainya. Hukum syarak. Hukum syarak tu ialah hukum kepada sesuatu perbuatan halal haram, harus, ya. Bahasa, sangat beliau Saidina Ali bin Abi Talib ni sangat pandai dalam bahasa dan juga sastera Arab, ya. Dan kalau kita baca tu memang kita tak fahamlah, ya. Tapi Saidina Ali ni sangat mahir. Kemudian sifat beliau yang seterusnya ialah pandai menulis dan membaca. Kepandaian beliau menulis dan membaca tu sehingga beliau ni dilantik sebagai penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis Al-Quran, ya Allah ya Tuhanku, bukan calang-calang jawatan. Ya, kenapa? Sebab beliau ni teliti. Betul. Tidak salah dalam menulis wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau juga selain itu, beliau juga handal bermain pedang, handal memanah, ya, dan handal menunggang kuda. Beliau merupakan seorang panglima perang yang berani dan gagah perkasa. Dalam satu perang tu, beliau menawarkan diri, ya, untuk berlawan satu lawan satu. Satu lawan satu dengan pahlawan pihak kafir lah, pihak kafir, sehingga mereka ni kalau siapa menang tu itu maruah lah, ya, untuk menjaga maruah umat Islam dan agama Islam, ya, pada ketika itu. Dan beliau juga seorang yang pandai berpidato. Maksudnya kat sini biasanya kalau berpidato selalu menang lah. Gitu, ya, maksudnya. Maksud menang, ya, maksudnya menang, ya. Okey. Sumbangan beliau dalam bidang sosial yang pertama ialah berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara kerana beliau ni mengambil tampuk pemerintahan selepas pembunuhan Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Jadi pada ketika itu kerajaan Islam memang kacau bilau. Jadi para sahabat meminta Saidina Ali tolonglah jadi khalifah. Negara Islam tak ada siapa yang perintah tadbir dengan negara, dengan pemberontak, dia tolonglah, ya. Jadi ini adalah sumbangan, bukan senang, ya
Hakim? Betul, Bukan senangnya anak murid semua nak ambil negara dalam keadaan kacau bilau. Siapa nak kalau negara tu aman, lain cerita. Kita Betul. nak lah kan. Ini tengah perang sana sini, pemberontak, dan Saidina Ali tak nak sebenarnya, tapi tak apa, demi agama Islam, demi negara Islam, Saidina Ali teruskan untuk menjaga negara Islam. Kemudian sumbangan beliau dalam bidang ketenteraan, lepas beliau ambil pentadbiran tu, beliau pun membina markas tentera di Parsi, iaitu sekarang ni kita panggil Iran, dan sempadan Syria. Beliau bina markas kat sini. Kenapa kat sini? Sebab beliau tahulah strategi nak menawan pemberontakan yang berlaku pada ketika itu. Kemudian sumbangan beliau dari bidang ekonomi ialah meneruskan kutipan jizyah yang diperkenalkan oleh khalifah-khalifah sebelum itu, supaya pendapatan negara dalam bidang ekonomi masih lagi terhasil. Ini adalah antara sumbangan Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Okey. Uji minda. Okey. Ini yang part kita suka ni kan, Hakim kan? Okey. Anak murid Ustazah bersedia ya. Dok pun dah senyum dah tu. Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu syahid kerana ditikam oleh siapa pada malam 17 Ramadan? Okey. Siapa nak jawab? Cepat. Okey, siapa? Ya, Angkat tangan cepat. Irfan. Okey, Irfan. Siapa Silakan. yang tikam ni Khalifah Ali ni, Irfan? Khalifah Ali syahid kerana ditikam oleh Abdul Rahman bin Muljam pada malam 17 Ramadan tahun 40 Hijrah. Ya, betul. Pandai Tahniah. Irfan. 2 bintang untuk Irfan. Okey. Hakim. Oleh Abdul Rahman bin Muljam pada malam 17 Ramadan tahun 40 Hijrah. Soalan yang kedua. Nyatakan bukti Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu seorang panglima perang yang berani dan gagah perkasa. Apa yang Ustaz cerita tadi. Okey, apa jawapannya? Siapa Siapa ingat? nak jawab? Cepat. Cepat angkat Siapa tangan. ingat? Marisa, kita tengok dia betul ingat ke dia angkat tangan je ni. Cepat Marisa. Laju Marisa, bagus. Silakan. Dalam peperangan Khandaq, beliau telah berlawan dengan tentera Quraisy yang berpengalaman iaitu Amr bin Wid al-Miri dan telah berjaya menewaskannya. Betul ke Itu Ustazah? ya, betul ke? Tengok sikit jawapan. Betul. Dalam perang Ya. Khandaq, beliau telah berlawan 1 lawan 1 ni Ustaz cakap tadi tu kan. Betul. Beliau 1 lawan 1 dengan pahlawan Quraisy yang lebih berpengalaman. Sebab Sayyidina Ali ni muda orangnya. Betul. Tapi muda-muda lagi, 10 tahun, umur 10 tahun dia masuk Islam. Subhanallah. Kita 10 tahun. Mamai lagi, Alhamdulillah. Okey, soalan yang ketiga, jelaskan satu sumbangan Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam setiap bidang berikut. Yang pertama bidang ketenteraan, yang kedua bidang ekonomi. Okey, siapa nak jawab yang bidang ketenteraan dulu? Cepat. Ya, Said. Silakan Said. Sumbangan yang diberikan oleh Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam bidang ketenteraan ialah dengan membina markas tentera di Parsi dan di sepadan Syria. Pandai Said. Satu bintang untuk Said. Dan bidang ekonomi Said, apa sumbangan Saidina Ali? Bagi bidang ekonomi pula, beliau telah meneruskan kutipan jizyah. Pandai. Ya, Sangat bagus tahniah. Saidina Ali meneruskan Betul. kutipan jizyah untuk kelangsungan ekonomi. Okey. Soalan yang terakhir tu. Soalan terakhir. Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sangat pintar dan mahir dalam bidang apa? Al-Quran. Lepas tu bidang apa lagi? Bahasa dan sastra. Okey, siapa nak jawab? Yes, Aqilah. Silakan Aqilah. Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sangat pintar dan mahir dalam bidang faraid, Al-Quran, betul. hukum-hukum syarak, bahasa dan sastera. Betul. tahniah, Pandai. Aqilah. 2 bintang untuk Aqilah. Baik, 2 senyuman. Alhamdulillah. Okey, jadi pengajaran
boleh masuk pengajaran ke? Boleh Ustazah, silakan. Boleh. Okey, pengajaran yang kita boleh ambil murid-murid semua dalam tajuk keunggulan perjuangan Khulafa' Ar-Rasyidin ini adalah yang pertama sekali umat Islam hendaklah mencontohi semangat perjuangan dan sifat mulia para sahabat agar diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana sahabat ni tak berkira, semua tak berkira, nyawa tak berkira, harta tak berkira, tenaga lagi lah tak berkira. Betul. Kan. Jadi kita ni kena contohi sebab kita ni banyak sangat tak sama kan. Jadi kena samakan ya. Betul. Kemudian pengajaran yang kedua, umat Islam hendaklah bersikap berani menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan yang menyesatkan. Kena berani berjuang menegakkan agama Islam. Kemudian yang ketiga, umat Islam hendaklah sanggup berkorban tenaga, harta dan nyawa untuk kepentingan agama kerana akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengajaran terakhir, kita hendaklah mentaati dan menghargai sumbangan pemimpin Islam yang banyak berjasa agar negara kita aman dan damai. Ya, betul. Dan kita pun sudah berada di penghujungnya. Apakah rumusan untuk pembelajaran kita hari ini, Ustazah? Okey, rumusan untuk pembelajaran kita pada hari ini diharapkan setelah kita pelajari ini, murid-murid semua dapat menyatakan 2 biodata dari riwayat hidup bagi setiap Khulafa' Ar-Rasyidin dengan betul, dapat menerangkan 2 sifat utama setiap Khulafa' Ar-Rasyidin dengan jelas, yang ketiga menerangkan 2 sumbangan setiap Khulafa' Ar-Rasyidin dengan betul, dan yang terakhir menghuraikan 2 pengajaran yang kita boleh ambil daripada perjuangan Khulafa' Ar-Rasyidin ini dengan jelas. Okey, baik. Dan bagaimana Ustazah menilai murid-murid kita punya prestasi, Ustazah? Okey, saya tengok ni, ya Allah ya Tuhanku, daripada skala 1 hingga 10, saya memang bagi dia orang 9. 9, okey. Terbaik kepada murid-murid 9, kita. ya. Dan di manakah Ustazah? Tahniah. Betul. Di manakah murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan, Ustazah? Okey, latihan pengukuhan untuk tajuk ini semua murid boleh ambil daripada Sumberku KPM. Okey, jadi dapatkan latihan pengukuhan di Sumberku KPM. Terima kasih kepada Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin. Terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat kita Cikgu Nabilah binti Ilyas. Terima kasih kepada murid-murid di talian dan juga yang menonton di rumah. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.